wabarakatuh. InsyaAllah kita mulakan kelas pengajian kita, muzakarah kita pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا. اللهم افتح علينا رحمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم. اللهم افتح لنا أبواب العلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Baik, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kita ruang dan peluang untuk sama-sama kita mengikuti pengajian bab faraid ataupun membahagi pusaka menggunakan kitab Bahjatul Mubtadin. Baik, yang mana insya-Allah malam ni kita telah sampai kepada pertemuan yang kelima. Sebelum tu minta maaf dulu sebab terlambat 5 minit, minta maaf. Okey, baik. Jadi insya-Allah tanpa buang masa kita terus kepada pembacaan kitab dulu. Yang mana malam ni kita terpaksa laju sedikit sebab malam ni kita nak buat kalau ikut lagi 3 pengiraan. Malam ni kita ada pengiraan lah. Pengiraan yang mana kita perlu habiskan, dan juga malam ni juga saya target supaya kita dapat habiskan untuk muka surat ni lah. Untuk muka surat 48. Yang mana kalau ikut tengok macam banyak kan. Kalau ikut macam banyak. Tapi sebenarnya banyak ni daripada segi tulisan. Kalau daripada segi nombor pengiraan tu sedikit je lah. Tetapi huraian pula dia akan panjang lah. Kalau ikut ni semuanya adalah pengiraan. Tapi mana malam ni insyaAllah kita target untuk kita habiskan lah. Dan pertemuan yang akan datang kita baca pada muka surat yang seterusnya. Baik. InsyaAllah yang mana minggu lepas kita dah sebut. Sekejap kita buka slide dulu. Okay, baik. Seperti mana yang sebelum ni kita ulang lagi. Tak apa. Ulang-ulang banyak kali tak apa. InsyaAllah dia akan kejap pada ingatan tu. Iza takarrara tahaqqaqa. Apabila dia ulang-ulang maka tahqiq lah. Baik. Jadi kalau macam mana kita tengok di dalam slide ni, whiteboard ni dipanggil whiteboard kan. Whiteboard, Microsoft Whiteboard. Yang mana saya zoom dekat sini sekarang ni, 10 dalam kurungan 15 dalam kurungan 10 tambah 10 dalam kurungan 7 bersamaan punya total lah. Triangle ni total kan 25 dalam kurungan 17. Baik. Yang dalam kurungan ni yakni 10, 7 apabila ditambah jadi 17. Itu kalau mengikut pengiraan di dalam kitab. Yang mana kitab kita yang kita baca ni, dan kitab Bahjatul Mubtadin, yang mana pengarang dia bawa datang dengan pengiraan 10 waris lelaki, 7 waris perempuan. Apabila dicampur menjadi 17. Tetapi kalau kita hinci-hincikan lagi secara detail, secara terperinci, maka 10 waris lelaki tadi sebenarnya 15 dan 7 waris perempuan itu sebenarnya adalah 10. Yang mana 15 tambah 10 menjadi 25. Okey, baik. Kemudian apabila kita sebut berhimpun, apabila seseorang itu mati, yakni isteri lah, isteri mati meninggalkan waris lelaki sahaja sebanyak 10. Kalau ikut dalam kitab ni 10, kita sebut yang tu lah 10, maka yang dapat hanyalah 3 orang. Yang mana kita dah buat pada pertemuan yang lalu-lalu lah. Pertemuan yang sebelum-sebelum ni kita dah buat dah. Tinggal 3 orang. Yakni yang pertama sekali suami dapat,
yang kedua adalah bapa dan yang ketiga adalah anak lelaki. Hanya 3 orang ni sajalah. Okey, baik. Yang pertemuan yang lalu, yakni waris perempuan lah. Yakni suami mati. Apabila suami mati, meninggalkan 7 orang waris perempuan. Apabila berhimpun 7 orang waris perempuan ataupun 10 ni, maka yang dapat hanyalah 5 ataupun 4. Tapi kalau ikut, kita dah buat dah pengiraan yang 5. 5 orang waris. Kalau kita tengok dekat sini, 5 orang waris. Mana ada 5 orang waris tu? Yakni, yang pertama sekali, anak perempuan bilangan dia seorang. Ini penting ni. Anak perempuan bilangan dia seorang. Kat sini saya buat kali 1 kan. Kat bawah ni. Kalau tak nampak kot. Anak perempuan yang ni nombor 1. Anak perempuan kali 1. Yang ni bilangan dia mesti seorang. Ataupun dalam kitab sebut tunggal lah. Tertunggal. Kemudian cucu perempuan. Bilangan dia berapa pun tak apa. Kemudian kita ada ibu. Kemudian kita ada isteri. Dan yang terakhir sekali. Yang kalau kat sini tulis K1. Yang ni kaedah ni saya pakai kaedah Hasaniah lah. A1 ataupun A2 ataupun A3 menunjuk kepada saudara seibu sebapa ataupun saudara sebapa ataupun saudara seibu. Kalau K, kita ingat K kakak. Yang ni perempuan lah. Yang ni saudara perempuan. 1 yang ni seibu sebapa. Kalau K2, saudara perempuan sebapa. Kalau K3 yang ni saudara perempuan seibu. Sekali yang nombor 5 ni adalah K1 yang ni saudara perempuan seibu sebapa. Yang ni kita dah buat dah pengiraan yang pertemuan yang lalu lah. Dia jadi mana dia? Kat mana dia kita kira? Dekat sini. Kita dah kira dah kalau ikut ni. Jadi saya tak nak ulang lah. Kalau kita ulang dia makan masa lah. Mana malam ni kita ada lagi 3 pengiraan kita nak cuba selesaikan. Di samping itu kita nak tengok inilah kaedah 4 kaedah nak mengeluarkan asal masalah. Boleh. Ini yang penting ni sebab asal masalah ni apabila betul, barulah kita kata pengiraan tu jadi betul lah. Barulah kita boleh bagi saham waris tiap-tiap saham dia tu barulah betul bahagian dia. Okey, baik. Cumanya yang dalam kitab dia tak sebut kalau kata yang mana dia tak sebut. Kalau ikut dia tak sebut yang ni. Dia tak sebut 4. Kalau kata berhimpun, apabila suami mati, meninggalkan ahli waris perempuan saja apabila berhimpun, kan terpecah kepada 2. Yang pertama sekali, yang kita dah kira minggu lalu, 5 orang. Dia boleh juga jadi hanya 4 orang sahaja ahli waris yang dapat. Macam mana situasi dia? Yakni, 4 orang tu, apabila yang pertama sekali daripada 4 tu, anak perempuan bilangan dia berbilang. Apabila disebut berbilang dalam ilmu faraid ni, yakni bilangannya 2 orang dan ke atas. 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan yang kedua ibu. Dan yang ketiga isteri. Dan yang keempat K1. K1 yakni saudara perempuan seibu sebapa. Okey, baik. Jadi kat manakah kita kurang? Kalau ikut 5 ni, daripada 5, yakni nombor 2. Yakni cucu perempuan tak dapat. Okey, sebab apa cucu perempuan ni tak dapat? Ni masuk sikit dalam masalah bab hijab. Yang mana anak perempuan apabila berbilang, maka dia telah mengambil 2/3, minta maaf ni. 2/3 ni, yang kelunggu ni kan. Maka dia dah ambil paling maksimum bagi perempuan. Yang mana kita sebut perempuan kat sini adalah anak perempuan, cucu perempuan, saudara perempuan si ibu sebapa dan saudara perempuan sebapa. 4 orang tu tadi. Kalau kata bilangan dia, kalau anak perempuan tu berbilang, maka dia akan ambil maksimum, yakni 2/3 lah. Maka dia akan menghijab cucu perempuan lah. Kalau K1, yakni saudara perempuan si ibu sebapa, apabila bilangan dia berbilang, tapi anak perempuan dan cucu perempuan kena tak ada dululah. Maka K1 tadi apabila berbilang, dia akan dapat 2/3, maka dia akan menghijab K2. K2 yakni saudara perempuan sebapa. Macam tu. Harap tak lajulah tu. Nanti saya tulis nantilah. Kita tulis nanti, kita letak kat dalam grup kan. Okey, baik. Jadi macam itulah. Jadi kalau kita ikut dia punya untuk pendapatan tu, dia punya kefarduan ni lah. Dia akan jadi macam ni lah. Kejap. Kok keyboard.
Baik. Harapnya semua dah bersedia lah untuk malam ni. Semua dah makan. Kalau tak makan kena sabarlah. Sekejap habis kelas baru makan. Okey baik. Jadi kalau ikut anak perempuan, apabila berbilang. Berbilang maka anak perempuan tadi akan dapat 2/3. Kemudian ibu akan dapat 1/6. Yang ni mungkin kita tak sebut lagi. Dia muka surat seterusnya nanti disebut lah. Berapa kadar fadu ni. Isteri akan dapat 1/8. Dan yang terakhir sekali, kes 1, yakni saudara perempuan seibu sebapa, dia akan mengambil asobah, yakni asobah ma'al ghairi. Okay, baik. Setakat ni jelas tak? Ataupun ada kemuskilan? Kalau jelas, cuba like. Cuba like. Ni cuma kita nak buat kepada tu ada. Kenapa tu? Ada tulis soalan ke apa tu? Tak nampak. Okey, jelas. Okey, salah tekan. Okey, baik. Okey, cumanya penekanan kita mula-mula sekali adalah yang ni lah, nombor-nombor ni. Nombor ni dulu. 10 tambah 7 dapat 17. Macam tu. Kena yang ni yang penting ni. Saya buat kotak ni kan. Ataupun 5 tambah 10 dapat 25. Yang tu rolek-roleknya kita akan pakai yang detail lah. Yang ni 15 tambah 10 dapat 25. Maka kalau kata berhimpun 15 saja, keluar 3. 3 orang je ahli waris dapat. Kalau 10 orang ahli waris perempuan berhimpun, maka dapat 5 ataupun 4. Kalau 25 ataupun 17 ni, maka yang dapat hanyalah 5 orang sahaja ataupun 6. Tapi kalau lebih baik kita sebut 5 lah. Okey baik, jadi sebelum tu kita nak kira dulu yang ni. Kita nak kira dulu 4, yakni anak perempuan, ibu, isteri dan kes 1. Ni tak baca lagi dalam kitab ni, kita nak kira dulu yang ni. Nanti selesai yang ni kita baca balik dalam kitab. Okey baik. Jadi kita cari ruang kosong dulu. Mana ruang kosong? Okay, baik. Jadi harap semua dah bersedia lah untuk buat pengiraan. Kita buat sama-sama lah ni. Kita buat sama-sama insyaAllah. Okay, baik. Jadi daripada segi lukisan dia, ni kaedah hasaniah lah ni. Mungkin saya tak buat lagi kan. Sepatutnya kita kena belajar suku pula. Kita kena buat kelas lebih terperinci cara nak lukis. Lepas tu dengan simbol lah. Cuma tak sempat lagi kan. Okay, baik. Tak apalah. Sekarang ni kita ada C mati. Yakni kita buat dengan simbol SM. Yakni C mati. Lepas tu kita buat triangle macam ni. Berapa bucu ni? Ada 6 bucu. Okay, baik. Kemudian kita nak buat ahli waris perempuan saja. Ahli waris perempuan kita buat dalam bentuk bulat lah. Bulat. Simbol bulat menunjuk kepada perempuan. Dia meninggalkan anak perempuan kan. Okay, meninggalkan anak perempuan. Anak perempuan duduk kat bawah. Bilangannya 2 orang kali 2. Ni saya buat kira slow-slow ni. Kemudian adanya kita kata isteri lah. Suami mati meninggalkan isteri. Isteri ni kita buat bilangan seorang je. Tak payah buat ramai-ramai lah. Okay, bilangan seorang. Kemudian kita ada ibu. Bagi si mati. Kemudian terakhir sekali kita ada K1. K1 kita buat kat tepi lah. Okay. Lepas tu kita tulis balik dia punya kadar fardu dia lah. Kefarduan. Berapakah yang dapat. Bagi anak perempuan, apabila berbilang, maka dia akan dapat 2/3. Baik. Kemudian ibu. Ibu apabila si mati adanya anak. Ataupun kita sebut sebagai furuk waris. Maka ibu akan dapat 1/6. Ataupun lagi satu syarat apabila si mati ada berbilang saudara. Yang ni adik-beradik bagi si mati tu ada berbilang 2 ataupun lebih. Maka ibu akan dapat 1/6 lah.
Okey, kemudian isteri, apabila si mati ada anak, maka isteri akan dapat 1/8. K1 yakni saudara perempuan, si ibu, sebapa ataupun dalam bahasa Arab dia sebut sebagai syakikah. Syakik laki, syakikah perempuan. Maka syakikah ni akan mengambil asabah. Apabila ni kita tak sebut lagi lah. Tak sebut lagi yang dalam kitab. Tapi yang mana kita sebut secara sepintas lalu yang pada pertemuan yang lalu, kita ada asabah binafsi, asabah bil ghairi, asabah ma'al ghairi. Ataupun bahasa Melayu dah, asabah dengan sendiri, asabah dengan yang lain, asabah serta yang lain. Jadi sekarang ni adalah masalah asabah serta yang lain ataupun asabah ma'al ghairi. Apabila saudara perempuan berjumpa dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki. Okay, baik. Jadi sekarang ni dia menjadi asabah lah. Kes satu akan ambil asabah, yakni asabah ma'al ghairi. Macam tu. Okey, baik. Jadi kita selesai untuk bahagian pokok ataupun kita kata gambar raja pokok lah. Pokok pewarisan. Okay, baik. Jadi sekarang ni kita nak buat kepada pengiraan saham lah. Pengiraan bahagian masing-masing. Okey, baik. Jadi kita tulis balik. Ni kita buat tulis belah kanan pun boleh, belah kiri pun boleh lah. Fleksibel lah. Baru ni saya buat belah mana? Buat belah kiri. Okey, baik. Okey. Sekarang ni kita tulis balik ibu ataupun isteri dulu. Kita tulis isteri, kemudian kita ada ibu. Kemudian kita ada anak perempuan. Selalunya asabah kita letak di bawah lah. Bilangan dia 2 orang. Kemudian K1. Kemudian kita buat garisan. Okay, betul kita tulis balik kefaduan dia. Isteri akan dapat 1/8. Ibu dapat 1/6. Anak perempuan dapat 2/3. Kemudian K1 mendapat asabah, yakni asabah ma'al ghairi. Tak apa. Kalau tak faham lagi tak apalah. Nanti kita akan lalui lah dalam kitab. Cumanya dah disebut. Jadi kita kena buat pengiraan dululah. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita tengok 1/8 bagi isteri. Makhraj dia adalah nak keluarkan asal masalah kan. Makhraj dia adalah 8. Makhraj bagi ibu yakni 6. Makhraj bagi anak perempuan yakni 2/3 adalah 3. Okey, baik. Setakat ni boleh faham tak? Boleh faham tak yang kita sebut ni, makhraj ni? Yang mana makhraj itu datang daripada kefarduan ataupun ketetapan bagi ahli waris yang mana dia tu adalah ahli fardu lah. Okey, setakat ni boleh tak? Kalau boleh cuba angkat tangan. Boleh ke? Tak boleh ke? Ataupun nak tanya? Kalau nak tanya boleh tanya terus lah. Okey. Baik, Alhamdulillah. Okey, jadi kita teruskan lagi. Maka makhraj yang ada adalah 8, 6 dan 3. Okey, baik. 8, 6 dan 3. Jadi kita tengok dulu makhraj 3 dan 6. Kita adukan. Ini disebut sebagai adukan makhraj. Baik, 3 dan 6. Kalau ikut 3 dan 6, saya cakap terus lah. 3 dan 6 ini adalah kita kata tadakhul, yakni bermasuk-masukkan ataupun mudah-mudahnya dalam CP3 lah. 3, 6. Tu masuk. 3 boleh masuk dalam 6. Maka ini adalah tadakhul. Maka apabila tadakhul nak mengeluarkan nombor adalah pilih yang paling besar. Nombor yang paling besar adalah 6, maka keluar 6. Dapat macam tu. Okey, baik. Kemudian 8 dengan 6 pula kita adukan. Kita tengok 8 dengan 6. Okey, baik. 8 dengan 6. Apabila 8 dengan 6, kedua-duanya adalah kita kata ada separuh. 8 separuh dia 4, 6 separuh dia adalah 3. Maka ini adalah tawafuq. Ada wifid, ada separuh. Tawafuq. Kalau tak hafal pun tak apa, boleh tengok dalam jadual kan, jadual. Okey, baik. Jadi apabila tawafuq, kita tulis balik je lah. 6 kita ambil kali dengan 8. Salah satu separuh kalikan dengan nombor yang satu lagi. Jadi kita ambil 3 lah.
3 separuh dia 6 adalah separuh dia adalah 3. 3 darab 8 kita akan dapat 24. Inilah asal masalah, yakni asal masalah. Okey, jelas tak setakat ni? Okey. Apabila kita dah dapat asal masalah, kita letak dekat sebelah atas. Maka nombor asal masalah ni 24 ni kita naikkan, letak di atas 24. Jadi 24. Betul lah. Sebab asal masalah ada 7, yakni 2, 3, 4, 8. 3, 4, 6, 8. Saya tak kira tak cukup dah. 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Maka betul lah. Asal masalah betul. Okey. Okey, baik. Apabila asal masalah betul, kemudian kita nak kira lah saham, bahagian saham yang ahli waris masing-masing lah. Dah dapat dah 24. Padam balik lah. Ni conteng. Tak nampak pula nombor 24. Baik. Seterusnya kita buka kalkulator tu lah. Kejap. Kita padam dulu ni. Baik. Ni kita tak baca dalam kitab lagi ni. Kita cuma buat pengiraan dulu. Okey, seterusnya nak mudah-mudahnya adalah 24 bahagi 8. 24 kita bagi dengan 6. Kemudian 24 bahagi dengan 3. Kemudian kena darab 2 kali ikut. Okey, baik. Kita buat ini dulu. 24 bahagi 8 dapat 3. Kemudian 24 kita bahagikan dengan 6 dapat 4. Baik, kemudian 24 bahagi 3 8. Sebab anak perempuan ni dia akan ambil 2/3. 1/3 dapat 8. Jadi kita nak ambil 2/3. Jadi 8 tambah 8, 16. Ni 8 darab 2 lah. 8 darab 2 kita dapat 16. Baik, kemudian payah. Dia panjang kan. (24 bahagi 3 dapat 8 kali 2 dapat 16). Okay, baik. Kemudian kita nak cari baki. Berapakah baki? Jadi 24 tolak 3 tolak 4 tolak 16. Bakinya adalah 1. Baik, baki 1. Maka 1 lah. Turun dekat, bagi dekat ansur habis. Jadi selesai dah untuk kita kata pengiraan untuk bahagian nak bahagi saham lah. Bahagi bahagian masing-masing. Okey, baik. Yang tak air sekali kita nak buat pengiraan untuk kita bagi secara duit. Contohlah. Okey, baik. Jadi sekarang ni tompok 24. Jadi kita buat mudah-mudah. Jumlah tompok bersamaan juga dengan jumlah harta maka jumlah tompok dia adalah 24 tompok. Kita nak mudah-mudah, kita buat bersamaan juga dengan RM 224,000 lah.
Okey, baik. Ni nak mudah-mudah lah ni. Kemudian untuk satu tompok, kita kena cari satu tompok dululah. Ni total. Maka kita cari satu tompok dia dapat berapa. Maka 24 dibahagikan dengan 24,000 lah. Maka kita akan dapat satu tompok bersamaan juga dengan 1,000 lah. Okey, baik. Kemudian isteri apa ni? 3. Isteri dapat 3. Ibu dapat 4. Anak perempuan 16. Okey. Kemudian kita boleh darab terus je lah untuk isteri. Isteri saham dia adalah 3. Maka 3 didarab dengan 1,000. Untuk isteri bersamaan juga duit adalah 3,000. Baik, ibu akan dapat 4 darab dengan 1,000. Maka untuk ibu adalah bersamaan juga RM 4,000. Baik, untuk anak perempuan diorang ni saya tak incir je lah. Saya buat ni dulu. Dia bersama dengan 16. 16 kita kalikan dengan 1,000. Nanti kena bahagilah dua orang tu. Baik, yang terakhir sekali untuk saudara perempuan si ibu sebapa. Kalau saya punya kaedah hasilnya K1 lah. Dia dapat 1 sahaja kali dengan 1,000. Maka bagi dia saham dia adalah sobah kan, dia ambil seberapa baki selepas ahli fardu dah ambil, maka dia dapat 1,000. Baik. Jadi kalau kita tambah balik, kita dapatlah balik 24,000. Baik, alhamdulillah. Jadi kita dah selesai untuk pengiraan. Kalau kata si mati meninggalkan hanya waris perempuan, maka yang dapat adalah 4 apabila anak perempuan berbilang bilangan dia. Maka dia akan menghijab mendinding cucu. Jadi cucu tak dapat lah. Baik, jadi boleh kot lah? Boleh tak? Kalau ada siapa nak screenshot ke apa, screenshot dulu dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Okay, baik. Baik, jadi selesai dah yang ni. Jadi kita nak terus kepada pembacaan kitab pula lah. Jadi kita dah buat dah lah. Kita dah buat pengiraan. Jadi kita dah buat pengiraan untuk kalau kata berhimpun ahli waris lelaki saja kita dah buat. Kalau kata berhimpun ahli waris perempuan, yang mana kalau 5 orang kita dah buat dan 4 orang juga kita dah buat. Macam tu. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita nak baca balik dalam kitab. Baik, insyaAllah kita nak baca balik dalam kitab, kita nak sambung balik. Kalau ikut, dekat sini lah kalau ikut lah. Kita nak sambung. InsyaAllah, jadi boleh tengok dalam kitab. Kita tengok pada nombor 2 tu saya baca laju-laju je lah. Boleh. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Baik. Yang kedua, qaluhu segala perempuan. Yang ni baris yang kedua daripada atas yang colour kuning ni. Nombor 2. Qaluhu segala perempuan yang mengambil pusaka 7. Dalam kitab ni pengarang kitab dia bawa datang dengan 7 bilangan dia. Maka jika berhimpun sekalian perempuan dengan bahawa, ni gambaran dia. Macam mana nak kata berhimpun sekalian perempuan ni? Dengan bahawa mati suami, nescaya mengambil pusaka 5 orang jua. Ni dia ambil cabang yang 5 orang. Tapi dia ada lagi satu cabang, yakni tinggal 4 orang lah. Yang tadi kita dah buat pengiraan tu. Yakni kat sini dia sebut
Kalau kata 5 lah. Nescaya mengambil pusaka 5 orang jua, yakni sahaja, iaitu 5 orang tu siapa dia? Anak, yakni anak perempuan. Baginya, yakni anak ataupun anak perempuan, nisfu, yakni 1/2. Dan cucu, yakni cucu perempuan lah, daripada anak lelaki. Okey, baik. Baginya, yakni bagi cucu perempuan daripada anak lelaki tu sudus, yakni 1/6. Okey, lepas tu kita tambahkan, minggu lepas saya suruh tambah dah kan. Perkataan sedikit kena tambah. Untuk lebih faham, yakni tambah perkataan kerana hendak ataupun kerana nak. Okey, jadi kalau kita baca sudus, yakni 1/6 kerana nak menyempurnakan sulus. Menyempurnakan 2 sulus, yakni 2/3. Yang mana kalau kata kita tambah anak perempuan 1/2 tambah dengan cucu perempuan 1/6, maka kita akan dapat 2/3. 2/3. Okey, baik, habis. Dan ibu, baginya ibu sudus jua, yakni 1/6 jua. Lepas tu yang terakhir nombor 4, dan isteri, baginya isteri sumun, yakni 1/8. Sebab apa? Sebab si mati ada anak. Kalau tak ada anak dapat 1/4. Okey, baik. Tu kalau kata seorang isteri. Kalau kata berbilang isteri, si mati meninggalkan 2 orang isteri, 3 orang isteri, maka dia kena berkongsi lah. Kadar fadu 1/4 dan 1/8 tu kena pecah lagi. Maka dapat sikit lagi lah. Boleh. Sebab tu lah kot isteri-isteri marah suami kahwin lain sebab ni lah kot. Dia faham faraid kan. Dia faham faraid. Kalau kata suami nanti mati, isteri ada 2 dapat sikit. Dia tak bagi suami dia kahwin lain lah. Okey, baik. Lepas tu, dan saudara yakni saudara perempuan seibu sebapa. Boleh, saudara perempuan seibu sebapa. Baginya, yakni bagi saudara perempuan seibu sebapa ataupun dengan simbol K1 tu, yang tinggal, yakni yang baki ataupun kita sebut sebagai yang asabah. Boleh, sebab apa dia dapat asabah? Asal dia adalah ahli fardu, sama ada dapat 1/2 ataupun 2/3. Tapi disebabkan adanya berjumpa dengan anak perempuan, maka dia menjadi kita kata berjumpa dengan anak perempuan ataupun dengan cucu perempuan lah. Maka dia akan menjadi asabah, yakni asabah ma'al ghairi. Ataupun bahasa Melayu dia asabah serta yang lain. Okey, baik. Okey, jadi kita baca tu. Dan saudara perempuan seibu sebapa, baginya saudara perempuan seibu sebapa yang tinggal ataupun yang baki. Sebab apa? Yang lain dah kerana mendindingkan dia, yang kan kata saudara seibu tu lah. Saudara perempuan seibu sebapa oleh perempuan itu. Perempuan itu siapa dia? Yakni anak perempuan ataupun cucu perempuan. Tapi dekat masalah ni jumpa dua-dua sekali kan. Maka dia jadi maka mereka itulah akan kita kata mendinding daripada ambil fardu kepada ambil baki. Kalau ikut ambil banyak. Tapi dapat sikit. Macam itulah. Boleh. Oleh perempuan itu, yakni anak perempuan ataupun cucu perempuan lah, kepada taksib, yakni kepada mengambil asabah. Kepada mengambil asabah. Okey, baik. Jadi yang mana seperti kita dah sebut dah ni kalau ikut pada pertemuan yang sebelum ni. Ni. Kan, ni. Asabah. Okey, baik. Kalau ikut kat sini, waris perempuan jumpa waris perempuan. Baik, waris perempuan. Waris perempuan dekat sini ni, yakni kalau dalam simbol kita kata kaedah hasaniah ni adalah K1 ataupun K2, yakni saudara perempuan seibu sebapa ataupun saudara perempuan sebapa. Jumpa waris perempuan. Baik, waris perempuan yang kedua ni adalah anak perempuan atau cucu perempuan daripada anak lelaki. Apabila berjumpa macam ni barulah menjadi asabah ma'al ghairi. Itu pun dengan syarat apabila K1 ataupun K2 dia tak berjumpa dengan saudara lelaki dia lah. Kalau kata saudara lelaki dia adalah A1 ataupun A2 lah. Baik. Yang mana kalau kita tengok dekat sini, kalau kata asabah bil ghairi ni,
Waris perempuan. Siapakah waris perempuan? Yakni waris perempuan kat sini adalah anak perempuan ataupun cucu perempuan daripada anak lelaki ataupun K1 yakni saudara perempuan seibu sebapa ataupun K2 yakni saudara perempuan sebapa. Okey, baik. Oh, 3 rak sekali. Oh, 3 rak dia tak boleh nak alih dah. Ha? Oh, dah tak boleh alih dah. Uish. Ha? Okey, baik. Jadi untuk waris lelaki ni siapa dia? Waris lelaki adalah anak lelaki ataupun cucu lelaki daripada anak lelaki. Kemudian adalah A1 ataupun A2. Macam ni. Tu cara dah. Dia punya set-set dia kan. Combo-combo dia. Ni untuk asobah dengan yang lain dan asobah serta yang lain. Ni pun boleh. Cuba apa nak snap screenshot ke apa ke dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Okey, baik. Jadi sekarang ni yang kita nak sebut adalah waris perempuan jumpa waris perempuan. Yakni K1 ataupun K2 berjumpa dengan anak perempuan ataupun cucu perempuan. Okey, baik. Jelas tak? Jelas, cuba tunjuk angkat apa tangan. Jadi kita baru boleh teruskan kan? Boleh faham tak? Okey, baik. Tu penting tu. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey. Kita sambung lagi. Ada lagi 2 pengiraan ni. Kita cuba habiskan. Okey. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Jadi baris berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima daripada atas. Dekat kotak. Luar daripada kotak tu kan. Tengok sebelah kanan. Dan masalah. Jumpa tak? Kat sini. Kita nak baca kat situ pula. Baik. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Dan masalah mereka itu, yakni asal masalah. Masalah tu yakni asal masalah lah. Mereka itu 5 orang daripada 24. Ni kita buka ini terus je lah. Ni kita dah kira dah. Ni. Tu saya kata minggu lalu kita kira dulu. Nanti kita baca je. Asal masalah 24. Okey, baik. Bagi anak perempuan, yakni bagi anak perempuan 12. Anak perempuan 12. Dan bagi cucu, yakni cucu perempuan 4. Dia punya saham dia lah. Yakni menyempurnakan, tengok dia sebut. Menyempurnakan 2/3. Okey, baik. Dan bagi ibu 4 pula. 4 jugalah. Lepas tu, dan bagi isteri 3. Dan bagi saudara, yakni saudara perempuan si ibu sebapa ataupun simbol K1 tu, yakni yang ambil asobah tu, AMQ tu. 1 dengan taksib, yakni atas jalan asobah, yakni dia ambil baki. Okey, baik, habis. Jadi habis lah. Tengok panjang tak? Daripada segi tulisan dalam kitab panjang lah. Kalau kita ikut pengiraan sikit je. Okey, baik, habis. Jadi kita nak sambung lagi. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala. Dan jika berhimpun segala laki-laki, yakni waris laki-laki dan perempuan, dan yakni waris perempuan apabila berhimpun, yakni apabila seseorang tu mati, dia berhimpunlah waris lelaki dan waris perempuan ni. Yang kita dah buat dalam kotak ni. Apabila berhimpun, yakni 10 tambah 7 dapat 17. Berhimpun 17 orang tadi tu. Dan jika berhimpun sekalian laki-laki, yakni 10 orang, dan perempuan, yakni dan waris perempuan lah, yakni 7.
Kalau kata berhimpun jadi 17. Boleh? Okey, baik. Melainkan isteri. Sebab apa melainkan isteri? Sebab mestilah salah seorang lah mati. Melainkan isteri kerana ia isteri yang mati sebab isteri tu mati. Boleh? Atau melainkan suami ataupun masalah suami mati. Tadi masalah isteri mati. Yang kedua dah masalah suami matilah. Atau melainkan tu kalau ikut atof pada kata melainkan dekat atas tu. Jadi kalau ikut tak di kalam dia, dan jika berhimpun segala lelaki dan perempuan melainkan suami, elak dia kerana ia suami yang mati. Okey, baik, tak apalah. Maksudnya salah satu mesti matilah. Sama ada isteri mati tinggal suami ataupun suami mati meninggalkan isteri kemudian berhimpun ahli waris. Yang 10 tambah 7 jadi 17 tu. Okey, baik. Jadinya nescaya, jawab dia, nescaya mengambil pusaka daripada mereka itu. Mereka itu kata 10 orang lelaki dan 7 orang perempuan tu lah. Yakni 17 orang tu. 5 orang jua. Hanyalah 5 orang sahaja. Macam mana yang kita tulis kat bawah ni, nampak? Hanya 5 orang sahaja jua. Hanya 5 orang je lah. Okey, baik. Jadi nak sebut siapakah 5 orang tu? 2 ibu bapa, yakni ibu bapa 2, dan anak lelaki dan anak perempuan, ada 4 dah kat situ, dan suami. Dan suami pada masalah yang pertama, yakni mati isteri, kena tulis kat situlah kalau bahasa kitab macam itulah. Dan suami pada masalah yang pertama, yakni jika isteri yang mati. Okey, baik. Lepas tu pula dan isteri ni atof pada kata suami, ataupun kita nak baca dia macam ni. Kita kena baca balik. Tu kata 2 ibu bapa, 2 dah. Dan anak lelaki 3, dan anak perempuan 4, dan langkau kat bawah. Dan isteri yang kelima. Pada yang kedua, yakni pada masalah yang kedua, yakni jika suami mati. Macam tu. Ni kita dah tulis dah kat sebelah ni. Dia jadi macam ni. Kalau kita nak bilang 5 jadi macam ni. Kalau nak bilang 6 sama je kalau ikut. Kalau bilang 5 dia jadi macam ni. Suami jika isteri mati, bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Kalau kata isteri jika suami mati, isteri dapat, maka tinggal bapa, ibu, anak lelaki, anak perempuan. Macam tu. Okey, baik. Lepas tu dalam kitab dia kata macam mana lagi sambungan dia? Dan masalah yang pertama daripada 12. Okey, baik. Nak masuk pengiraan. Okey, jadi kita kira dulu. Untuk memudah bicara, kita kira dulu baru kita tengok dalam kitab. Okey, baik. Jadi untuk nak mempercepatkan lagi, kita tulis dulu kadar fardu dia lah. Kita tengok dulu yang pertama. Apabila ni nombor 1 lah, sekejap. Kita kena tulis mudahan. Sekejap. Satu, 2. Okey, baik. Jadi kita tengok yang nombor 1 dulu. Suami jika isteri mati. Okey, baik. Suami ada 2 kefarduan, sama ada dapat 1/2 dan 1/4. Dalam masalah ni ada anak lelaki dan ada anak perempuan. Sekejap kita tulis nombor. Okey, baik. Dalam masalah yang pertama ni, suami jika isteri mati, maka ada anak bagi isteri. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Maka suami dia akan dapat 1/4 lah ni. Sebab apa? Sebab si mati ada anak. Dapat 1/4. Okey, baik. Kemudian bapa akan dapat 1/6 sahaja. Bapa kali ikut dia ada 3 kefarduan, sama ada 1/6. 1/6 tambah asabah ataupun asabah saja. Tapi untuk masalah ni dapat 1/6 sebab si mati ada anak lelaki.
Okey, baik. Ibu sama juga akan dapat 1/6. Sebab apa 1/6? Sebab si mati ada anak. Okey, baik. Kemudian anak lelaki dan anak perempuan. Okey, anak lelaki dan anak perempuan ni kalau kita tengok yang asobah tadi. Mana dia asobah tadi? Nampak ni. Asobah bil ghairi ataupun asobah dengan yang lain. Dia kata macam mana? Waris perempuan berjumpa waris lelaki. Yakni anak perempuan berjumpa ataupun berhimpun dengan anak lelaki. Maka dia akan mengambil asobah. Baik, maka jadi anak lelaki dan anak perempuan ni mengambil asobah. Yakni asobah bil ghairi. Macam tu. Okay, baik. Selesai masalahnya ni. Ni kita tak buat pengiraan lagi. Kita cuma baru tulis dia punya kefarduan dia. Okay, baik. Jadi kita tengok yang nombor 2. Kita bagi kefarduan dia juga dulu. Kalau kata si mati, apabila berhimpun bagi si mati tu sekalian waris. Yakni 17 orang. 10 orang lelaki, 7 orang perempuan. Maka yang dapat hanyalah 5 orang. Bila? Isteri bila dapat? Jika suami yang matilah. Maka isteri dia pun ada 2 kefarduan. Sama ada 1/4 ataupun 1/8. 1/4 kalau kata si mati, yakni suami tadi tak ada anak ataupun tak ada furu' waris. Ataupun kita kata anak lelaki, anak perempuan, cucu lelaki, cucu perempuan. Mudah-mudahan macam tu lah. Kalau kata ada anak, maka dia akan isteri akan dapat 1/8. Kemudian bapa akan dapat 1/6 sebab si mati ada anak lelaki. Ada furu' waris lelaki lah. Ibu akan dapat 1/6 sebab si mati ada anak. Ni lah ada anak. Ada anak. Okay, baik. Jadi anak lelaki dan anak perempuan sama macam yang dekat sebelah. Dia akan ambil asobah. Yakni asobah bil ghairi. Macam tu. Okay, baik. Setakat ni boleh tak? Boleh faham tak? Lepas ni kita nak buat kira dengan sepantas kilat. Kita nak buat pengiraan sepantas kilat. Boleh tak? Kalau boleh cuba angkat tangan. Kita nak buat dalam masa 20 minit. Kita nak buat 2 pengiraan masalah. Baik. Yang mana insya-Allah saya punya target, kalau kata mungkin yang sahabat-sahabat ataupun asatizah yang dah lama belajar, mungkin dia dah ini untuk refreshing lah. Kalau kata yang mungkin baru nak mempelajari, saya punya target adalah untuk kita apabila habis saja pengajian ni, boleh buat kira-kira untuk diri sendiri. Yang tu je dulu. Tak payah buat kira lain, buat kira diri sendiri dulu. Okey, baik. Kemudian kita terus kepada pengiraan. Tulis saya tak tulis pula. Tak apa, boleh. Kita ni dulu. Kita terus kepada pengiraan. Bagi tempat kosong dulu. Baik, semua dah sedia ke kita nak buat pengiraan? Yang kita buat pengiraan ni, semuanya ada dalam bentuk tulisan. Sekejap lagi kita baca je. Sebab tu kita buat pengiraan dulu. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita terus kepada pengiraan. Kita buat sama-sama. Okey, baik. Mula-mula sekali kita tulis dulu SM, yakni si mati. Kita buat dulu bucu 6 ni. Ini kaedah saya lah. Kaedah guru saya ajak macam ni, kita pun buat macam ni lah. Dan kita pun faham pun dengan cara ni. Okey, kemudian kita buat dulu yang mana tadi? Isteri mati. Isteri mati meninggalkan suami. Maka kita ada suami. Kita buat bentuk petak. Petak tunjuk kepada lelaki. Macam tu. Kemudian juga adanya anak lelaki. Pun kita buat petak. Kemudian si mati juga meninggalkan anak perempuan. Kita buat bulat. Ni kita buat semua bilangan ada satu-satu-satu untuk memudahkan lah. Okey, kemudian kita ada ibu. Kemudian last sekali kita ada bapa. Okey, macam tu setakat ni. 5 orang sahaja. Daripada berhimpun ramai-ramai, 5 orang sahaja yang kita kata wajib dapat. Selagi mana tak masuk manik ataupun kita kata perkara yang menghalang. Seperti membunuh
ataupun berlainan agama. Contoh, na'udzubillah murtad, ataupun kita kata bunuh, murtad, apa satu lagi? Bunuh, berlainan agama. Apa satu lagi? Apakah satu lagi? Manik satu lagi? Ada bela pula. Allah Allah. Apa dia satu lagi manik? Membunuh, lain agama. Membunuh lain agama ataupun riku, yakni kehambaan. Riku, yakni ada sifat kehambaan. Tapi tak ada lah, zaman sekarang ni tak ada hamba lah. Okey, baik. Jadi kita terus kepada pengiraan. Kita tulis balik suami. Kemudian kita ada ibu ataupun bapa. Kita ada ibu. Kemudian kita ada anak lelaki. Kemudian kita last sekali kita ada anak perempuan. Okey, jadi kita salin balik. Suami tadi dapat apa dah? Suami dapat 1/4. Bapa akan dapat 1/6. Ibu dapat 1/6. Anak lelaki dan anak perempuan ni dia akan mengambil asabah, yakni asabah bil ghairi. Lupa pula abang lagi satu. Apabila kita nak buat pengiraan, asabah bil ghairi, lelaki 2 kepala, perempuan 1 kepala. Ataupun 2 nisbah 1 lah. Dekat sini anak lelaki bilangan dia seorang, anak perempuan pun bilangan dia seorang. Baik, jadi untuk mudah-mudah dia lah. Maka bilangan seorang kali dengan 2 kepala dapat 2. Anak perempuan 1 orang kali dengan 1 kepala dapat 1. Maka jumlah dia adalah 3. Kita buat siasat dulu macam tu lah. 3 kepala buat macam tu. Okey, baik. Kemudian kita ambil dulu 4. 1/4 makhraj syiddah adalah 4. 1/6 makhraj syiddah adalah 6. 1/6 makhraj syiddah adalah 6. Maka kita akan dapat 4, 6, 6. Kemudian daripada 4, 6, 6, kita tengok disebabkan 6, 6 adalah sama, kita adukan yang ni dulu. Yang ni adalah tamasul, yakni sama. Apabila sama, ambil salah satu nombor, yakni 6. Kemudian kita tengok pula 4 dan 6. 4 dan 6 ada separuh. 6 separuh ada 3. 4 separuh dia adalah 2. Maka itu adalah tawafuq. Tawafuq. Yakni ada wifid, ada separuh. Maka cara dia adalah kita tulis balik 6 darab 4. Maka kita ambil lah salah satu separuh. Contoh 4 kita potong dapat 2. Maka 2 darab dengan 6. 6 tambah 6 adalah 12. Jadi asal masalah. Maka kita tulis dekat atas 12. Asal masalah. Okey, baik. Jadi apabila dah macam tu, maka kita terus carilah dia punya saham, bahagian saham masing-masing. Baik. Jadi 12 dibahagikan dengan 4 dapat 3. Kemudian kita ada 12, kita bahagikan dengan 6. Dapat 2. 2 sebab sama kan? Maka balance ada berapa ni? Balance baki. Yakni 12 tolak 3 tolak 2 tolak 2. Dapat 5. Okey, baik. Kalau ikut 5, susah nak dibahagikan kepada 3 kepala ataupun anak lelaki dan anak perempuan tu lah. Maka apabila susah nak dibagi, sebab dalam pengiraan mesti dibahagikan nombor bulat. Tak boleh nak ada nombor pecahan-pecahan, tak boleh. Ataupun perpuluhan. Dia mesti nombor bulat kita nak bahagi tu. Maka kita buat lagi satu kolom. Maka 3 tadi ni, kepala 3 ni, kita darabkan kepada asal masalah 12 tu. Kita dipanggilkan, nanti dia akan keluar, kita kata tasihih masalah ataupun sah masalah yang baru, ataupun kita panggil tompok yang baru. Sekarang ni kita buat pengiraan tompok dia adalah 12. Kita nak buat tompok yang baru untuk membolehkan kita bahagi kepada anak lelaki dan anak perempuan secara nombor yang bulat. Kalau kata boleh bagi RM5, kena bagi RM5.
tak mau RM4.5 ataupun RM4.30. Dia tak nak macam tu. Okey, jadi 12 darab dengan 3, kita akan dapat 36. Kemudian saham semua dikalikan dengan 3, darab 3 je lah. Darab 3, ni pun darab 3, ni pun darab 3. Last kali pun darab. Kita darabkan dengan 3. Baik, jadi kita akan dapat 3 darab 3, 9. 3 darab 2 dapat 6. 3 darab 2 pun dapat 6. 3 darab 5 adalah 15. Okey, apabila dapat 15 macam tadi, 2 nisbah 1 bagi anak lelaki 2 bagi anak perempuan 1. Kalau ikut kita boleh buat juga. Buat macam mana? Nanti sama je dengan nombor sebelah. 5 dibagikan dengan 3 kepala dapat 5. Macam tu. Maksudnya anak lelaki dengan anak perempuan lah. Kita buat macam ni. Anak lelaki dapat 10, anak perempuan dapat 5. Okey, baik. Jelas tak setakat ni? Jelas ke tak jelas? Ada tak siapa-siapa ahli keluarga dia nanti dia jadi macam ni? Maksudnya si mati tu adalah siapa? Buat diri kita matilah. Kalau kita mati nanti, ada tak meninggalkan ahli waris macam ni? Maksudnya perempuan lah. Yang mana perempuan yang mengikuti kelas ni lah. Secara online ataupun offline nanti. Secara ulangan. Ada tak dia macam ni? Maksudnya dia dah kahwin. Maka dia tinggal suami. Kemudian dia juga ada ibu bapa dan dia ada 2 orang anak. Yang ni anak lelaki, anak perempuan. Kalau ada, inilah pengiraan dia. Inilah pengiraan dia. Okey, baik. Jadi 12 tu adalah kita panggil asal masalah. Jadi 36 ni dipanggil sebagai sah masalah ataupun tasihih masalah. Ataupun bahasa mudah nak faham dia lagi, tompok yang baru. Tompok yang baru asal dia, contoh RM100 kita buat 12 tompok, bahagikan kepada 12. Tapi tak boleh. Maka kita buat tompok lebih besar daripada RM100, kita buat jadi 36 tompok. Baru mudah dibahagikan. Okey, baik. Cuba ni lah, kalau nak screenshot dulu. Dalam kiraan. Dalam kiraan 1, 2, 3. Okey, baik. Jadi kita dah siap pembahagian ataupun pengiraan saham. Kemudian kita nak buat pembahagian harta lah. Ataupun saya tak buat detail, kita cuma tulis yang dia punya formula dia kan. Kita ulang-ulang tak apa. Jumlah tompok nanti boleh kira sendiri. Jumlah harta. Ini RM. Maka kita akan dapat tompok yang baru, jumlah tompok adalah 36 tompok. Ni saya bagi homework lah ni. Try buat sendiri lah. Kita buat lah. Anggaran duit harta bagi si mati tu kita buat mudah-mudah. 36,000. Jadi kita carilah satu tompok dia berapa, yakni dapatlah satu tompok tu bersamaan juga dengan RM 1,000. Lepas tu darab je lah. 1,000 darab dengan 9 dapat bagi suami 9,000. 6 darab dengan 1,000 dapat bagi bapa 6,000, bagi ibu pun 6,000 ringgit. Bagi anak lelaki dapat 10. Yakni 10 darab dengan 1,000 dapat 10,000. Anak perempuan dapat 5, yakni 5 darab dengan 1,000 dapat 5,000. Itulah bahagian masing-masing dalam bentuk duit. Okey, baik. Habis. Okey, baik. Jadi boleh tak setakat ni? Harap boleh lah kot lah. Okey. Kita nak buat yang seterusnya. Harap semua masih bersemangat lagi. Jam pun dah menunjuk kepada pukul 10.35. Sikit lagi lah. Okey, baik. Dengan lajunya, kita buat lagi pengiraan. Si mati. Panas dah. Tablet saya panas. Baik, si mati. Sekarang ni siapa yang mati? Suami yang mati. Meninggalkan isteri. Isteri. Buat bulat. Meninggalkan siapa? Ibu. Ibu bagi si mati lah. Bukan ibu bagi isteri. Ibu bagi si mati. Kemudian meninggalkan bapa. Bapa pun sama. Bapa bagi si mati. Bukan bapa bagi isteri.
Oh, tak dipadam lah. Baik, bapa. Kita buat bentuk petak. Kemudian kita ada anak perempuan. Dan sekali kita ada anak lelaki. Okey, baik. Jadi kita nak buat dia punya pengiraan lah. Tadi kita ada tulis dah kan, kadar padu dah kan. Jadi kita terus buat pengiraan. Jadi kita tulis balik, kita ada isteri. Kemudian kita ada bapa. Kemudian kita ada ibu. Kemudian kita ada anak lelaki. Dan terakhir kita ada anak perempuan. Okey, baik. Jadi kita bagilah dia punya kadar fadu dah. Isteri akan dapat 1/8. Sebab si mati ada anak. Bapa akan dapat 1/6 sebab si mati ada anak lelaki ataupun furuk waris lelaki. Ibu akan dapat 1/6 sebab si mati tu ada anak. Kemudian anak lelaki dan anak perempuan dekat sini, kita buatlah bilangan dia seorang-seorang, mudah. Akan mengambil al-sobah, yakni al-sobah bil ghairi. Maka kepala dia tadi sama macam tadi kan. Satu orang kali dengan dua kepala dapat 2. Satu orang perempuan kali dengan satu kepala akan dapat 1. Maka kita tambah kepala dapat 3. Ini yang disebut sebagai 2 nisbah 1 kat sini lah ni. 2 nisbah 1. Lelaki dapat 2. Perempuan dapat 1. Okey, baik, jelas ha? Okey, baik, seterusnya kita tengok isteri ada 1/8. Maka makhraj dia adalah 8. Bagi bapa, makhraj dia adalah 6. Bagi ibu, makhraj dia adalah 6. Pun mudah macam tadilah. Apabila kita nampak nombor sama 6 dengan 6, maka kita adukan dulu. 6 dengan 6 adalah tamassul, sama. Tamassul. Apabila sama, ambil salah satu nombor, ambil 6. Kemudian kita adukan pula 8 dengan 6. Bila 8 dengan 6 ada wifid, ada separuh. Apabila dia separuh, maka dia adalah tawafuq. Macam tu. Dia adalah tawafuq. Kemudian 6, kita ambil 6, kita darab dengan 8, maka kita pilih salah satu separuh lah. Contoh kita ambil 8 pula. Okey, 8. 8 separuh dia adalah 4. 4 kali dengan 6 dapat 24. Maka ini adalah asal masalah. Maka kita letak di atas. Kita letak asal masalah 24. Kemudian kita bahagilah. Kita ambil dia punya bahagian masing-masing berapa. Ni saya tak tulis dah lah. 24 bahagi 8. Dapat 3 bagi isteri. Kemudian bagi ibu dan bapa 6 kan, sama. Jadi 24 bahagikan dengan 6. Kita akan dapat 4. Sama je lah. 4. Maka baki dia berapa ni? 24 tolak dengan 3 tolak dengan 4 tolak dengan 4 dapat 13. Baik, dapat 13. Jadi 13 tu susah lah untuk dibahagikan kepada 3 kepala ataupun kepada seorang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Nak bahagi tu susah. Walaupun kalau ikut boleh nak bahagi 13 tapi kita tak nak lah sebab dia ikutnya kena bagi nombor bulat. Maka kita darabkan 24 darab dengan 3 kepala. Darab dengan 3 kepala. Ataupun dalam bahasa Arab itu juzuk saham dipanggil. Jadi kita darabkan 3. Jadi berapa ni? 24 darab 3. 72. Jadi 72.
Kemudian kita darab terus je lah. 3 darab 3, 3 darab 4. Macam tu je lah. Betul. Baik, darab 3. Ni pun sama. 4 darab 3. 4 darab 3. 3 ni pun sama juga. Darab 3. Maka kita akan dapat yang baru 9. Berapa ni? 4, 8, 12. 12. 12. Maka baki dia kita tolak. 72 tolak 12. Tolak 12. Tolak. Macam mana? 72. Betul ya, 72. 24 darab 3. Okey, 72. 72 tolak 9 tolak 12 tolak 12. Dapat 39. Sama je lah. 39 dibahagikan kepada 3. Dapat 13. Maka anak lelaki akan dapat berapa ni? 39 bahagi 3, 13. 13 tambah 13. 26. Anak lelaki akan dapat 26. Anak perempuan akan dapat 13. Baik. Alhamdulillah. Jadi telah selesailah kalau ikut dekat kita punya bacaan kitab. Kalau semua boleh tengok pada muka surat 38 bawah sekali dia tulis. Dan bagi anak perempuan 13. Nampak kita dah kira dah. Jadi kalau ikut ni dah pukul 10.42. Lambat sangat dah. Tak apalah. Pertemuan yang akan datang kita baca je lah. Kita baca sahaja. Sebab kita dah buat dah pengiraan dah. Ataupun sekejap ada masa lapang tengok balik dalam kitab dia sebut lah. Sama je lah. Ni pun sama juga dalam kiraan 3. Screenshot 1 2 3. Tak jadi. Saya punya tak jadi. 1 2 3. Okay, baik. Jadi rasanya cukup dulu kot cakap tu, insyaAllah. Nak makan kat anak pun tak berapa nak sihat, demam. Jadi nak kena tengok anak pula. Ni. Kalau ikut kat bawah ni nampak. Nampak tak? Alamak. Mana tanya? Kat sini dia sebut macam mana? Ni. Kita kira tadi kan, anak perempuan dapat 13. Anak lelaki dapat 20. 26. Tu yang kita kira tadi kan. Anak lelaki 26, anak perempuan 13. Kalau ikut habislah kita punya, kalau ikut baca ni panjang. Kalau ikut pengiraan pendek je tadi tu. InsyaAllah. Jadi kita habis dulu takat tu lah. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Sekejap. Baik. Jadi insyaAllah kita habis dulu takat tu. Yang baik tu datang daripada Allah. Yang lemah tu daripada kelemahan diri saya. Yang mana mungkin ada yang kekurangan lah. Mungkin saya tak dapat nak terangkan secara lebih terperinci lah. Saya minta maaf lah. InsyaAllah kita jumpa pada minggu hadapan pula. Baik. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa alihi washabbihi ajmain.
اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم علمنا علما أقدم ووفقنا فما سابقا ورزق رزقا، اللهم زدنا علما وحكنا بالصالحين وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada apa-apa pertanyaan yang mengenai apa yang kita belajar malam ni, boleh tulis dekat grup lah, grup WhatsApp nanti, yang mana Mahir tu boleh tolong jawab lah. Kalau saya tak sempat jawab, ada sahabat-sahabat kita boleh tolong jawab, insyaAllah. Baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ini ada kat dalam Nurul Izzati. Kita tak ada. Rekod lagi. Untuk Nurul Izzati. Saya minta dia lah. Baik, terima kasih.